Malaysia. Hari ini 1 Julai 2021 kita siaran kembali bersama panel-panel jemputan yang kita melalui sempena BKS satu dengan 5 sepanjang BKS kita melaksanakan lebih kurang 50 webinar pancar selangsung kali Resmi Akademik Malaysia dan juga jadi hari ini bersama kita dengan panel jemputan kita daripada seterusnya kita punya panel yang kedua iaitu Cik Muzaini bin Abdul Hamid, Presiden Pertubers yang untuk makluman semua penonton di luar sana, Pertubers merupakan salah satu penai YouTube yang menerang sedikit peran zakat Pulau Pinang dalam pembangunan keusahawan belia dan asnaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Azam selaku moderator dan sahabat panel Encik Muhammad Muzaini bin Abdul Hamid daripada Pertubers Pulau Pinang. Soalan yang dikemukakan oleh Encik Azam tadi adalah tentang peranan zakat Pulau Pinang dalam pembangunan keusahawanan belia dan asnaf. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya perlu jelaskan di sini bahawa Zakat Pulau Pinang adalah merupakan agensi milik penuh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang ni adalah satu agensi agama di bawah yang di-Pertuan Agong yang diberikan tanggungjawab memungut dan mengagihkan zakat sejak tahun 1994 lagi. Maknanya dah 26 tahun Zakat Pulau Pinang ini beroperasi. Dan sepanjang tempoh tersebut banyak berlaku perubahan dalam kaedah kita menyantuni masyarakat Muslim di Pulau Pinang khususnya kepada asnaf ataupun kepada golongan mustahik atau mereka yang berhak. Bermula dengan jumlah kutipan sebanyak sekitar 5.7 juta ringgit pada tahun 1995. Jumlah
hari ini terus berkembang dan pada tahun 2020 alhamdulillah Zakat Pulau Pinang telah berjaya mengumpulkan dana zakat sebanyak 130.8 juta ringgit Malaysia. Begitu juga dengan dana agihan zakat yang bermula pada tahun 1999 sekitar 6.5 juta ringgit Malaysia pada ketika itu. Tapi pada tahun lepas alhamdulillah 2020 jumlah agihan yang telah disalurkan adalah sebanyak 126.5 juta ringgit. Jumlah ini sebenarnya telah merekodkan peratusan agihan sebanyak 96.8% daripada jumlah kutipan zakat pada tahun 2020 yang saya sebut di awal tadi. So peratusan ini untuk pengetahuan sidang penonton sekalian atau pendengar sekalian, dalam sejarah Zakat Pulau Pinang sendiri selama sepanjang 26 tahun dan antara yang tertinggi dalam kalangan institusi zakat di seluruh negara. Untuk melihat peranan zakat Pulau Pinang dalam pembangunan keusahawanan sebagaimana yang disoal tadi, khususnya di peringkat belia dan asnaf, Zakat Pulau Pinang telah mewujudkan 3 bahagian penting dalam mengurus dan mengelola pembangunan keusahawanan asnaf dan kemahiran golongan belia di Pulau Pinang. 3 bahagian tersebut adalah yang pertama bahagian keusahawanan asnaf khusus untuk membangunkan keusahawanan asnaf, bahagian projek khas dan bahagian institusi dan pendidikan. Jadi ada 3 bahagian penting dalam struktur organisasi Zakat Pulau Pinang yang antara lain bertanggungjawab untuk membangunkan asnaf dalam aspek keusahawanan. Bahagian keusahawanan asnaf merupakan bahagian yang mengurus bantuan perniagaan asnaf dan usahawan asnaf di Zakat Pulau Pinang dengan menyelaraskan program-program keusahawanan asnaf di negeri ini. Bahagian ini juga berfungsi sebagai yang pertama membimbing asnaf mengurus keuangan perniagaan agar lebih tersusun dan termasuk membuat pemantauan bagi memastikan perniagaan dijalankan mengikut kehendak bahagian keusahawanan dan Zakat Pulau Pinang melalui penghasilan produk halal. Yang ketiga, mendidik asnaf sehingga berjaya dan berkelayakan mengeluarkan kewajipan berzakat pada masa akan datang. Jadi kita nak transform mustahik menjadi muzaki. Nah, itulah hasrat program pemerkasaan asnaf ini. Keempat, menyediakan kursus bersesuaian dengan keperluan semasa agar peniaga dan keusahawan lebih bersemangat untuk memajukan diri. Kelima, memberikan pendekatan pemasaran dan memupuk semangat sayangkan produk yang dikeluarkan dan bersungguh-sungguh menjalankan usaha pemasaran. Seterusnya, melahirkan lebih ramai ikon usahawan muda, usahawan pada masa akan datang. Akhir sekali adalah untuk mengenal pasti keperluan asnaf dalam bentuk modal pusingan atau peralatan untuk meningkatkan produk. Bahagian kedua yang saya sebut tadi, bahagian projek khas pula, berperanan membangunkan projek-projek yang berpotensi dalam menyediakan peluang pekerjaan dan kemahiran keusahawanan asnaf di Pulau Pinang. Dan antara projek-projek yang sedang berjalan dengan jayanya, alhamdulillah, ialah yang pertama projek usahawan peladangan dan pengurusan nenas. Adalah satu projek kerjasama pintar antara Zakat Pulau Pinang dengan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melalui Wakaf Pulau Pinang dan Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM dalam merintis hasrat Zakat Pulau Pinang yang bertempat di kawasan seluas 6 ekar di Arakuda, Bukit Bertajam. Ini tanah wakaf yang terbiar. Jadi kita kenal pasti tanah wakaf yang terbiar. Kita minta izin daripada Wakaf Pulau Pinang untuk mengusahakan tanah tersebut menjadi sebuah ladang berkeluasan lebih kurang 12 ekar. Dan kita melatih lebih kurang 6 orang asnaf yang berminat dalam bidang perladangan dan keusahawanan. Ini sedang berjalan. Sudah hampir setahun dan sudah pun musim harvesting yang pertama sudah pun berhasil. Projek usahawan peladangan dan pengurusan ladang nanas yang dimeterai menjadi satu milestone penanda aras kepada kejayaan Zakat Pulau Pinang membawa agenda pemerkasaan asnaf yang berhasrat menjadikan peserta-peserta projek usahawan peladang asnaf yang saya sebut tadi 6 orang menjadi usahawan yang berjaya dan seterusnya menjadi pembayar zakat di Pulau Pinang. Dan kedua dalam projek khasnya ada projek Zakat Mat. Ini merupakan projek usahawanan runcit dan burung
kepada asnaf yang berminat. Setakat ini terdapat 3 buah zakat mat di Pulau Pinang, iaitu 2 buah di Tasik Gelugor dan sebuah di balik pulau. Dan peserta-peserta ataupun mereka yang berniaga di zakat mat inilah adalah golongan asnaf yang kita latih dalam tempoh tertentu untuk mereka menjadi peruncit-peruncit akan datang, dan seterusnya sekiranya berjaya mereka akan menjadi pembayar zakat satu masa nanti. Bagi pembangunan belia pula, Zakat Pulau Pinang menumpukan kepada aspek pendidikan dan kemahiran golongan belia. Zakat Pulau Pinang mewujudkan bahagian institusi dan pendidikan bagi menyelaras program-program pendidikan dan kemahiran melalui tajaan pendidikan di institusi kemahiran seperti di Nazar Academy, Penang Skills Development Center, PSDC, Pulim Advanced Technology dan sebagainya. Yang terbaru, Zakat Pulau Pinang melalui bahagian institusi dan pendidikan bekerjasama dengan Akademi Binaan Malaysia, ABM, bagi menganjurkan kursus jangka pendek selama 5 bulan mengenai pengendalian hydraulic excavator dan backhoe loader. Kursus ini sememangnya difokuskan kepada golongan belia yang berumur 21 hingga 35 tahun. Jadi ini adalah antara program-program dan projek-projek yang dilaksanakan oleh Zakat Pulau Pinang dalam menjalankan peranan untuk membangunkan keusahawanan belia dan asnaf di negeri Pulau Pinang. Tuan Amran. Saya tertarik tadi dengan pernyataan Tuan Amran dengan kutipan zakat lebih kurang 130 juta bagi tahun 2020. Adakah Tuan melihat dengan pandemik COVID-19 ni akan menyebabkan sedikit efek lah pada kutipan? Pandangan Tuan macam mana? Ya, di peringkat awal, bahkan pada peringkat awal pada tahun lepas, kita menjangkakan kutipan walaupun di peringkat awal kita targetkan lebih kurang 136 juta pada tahun 2020, tapi di pertengahan tahun 2020 kita melihat kutipan itu agak perlahan dan agak membimbangkan, dan ini kita tahu dan kita faham disebabkan oleh pandemik COVID-19, bila orang tak boleh nak berniaga dan ramai yang kena buang kerja dan sebagainya. Tapi pada ketika itu kita telah memohon kelulusan daripada board untuk kita menyemak semula target kutipan daripada 136 juta, kita turunkan kepada 121.4 juta, iaitu penurunan sebanyak 10%. Sebab kebimbangan kami tentang kemungkinan terjejasnya kutipan zakat. Tapi bila towards the end, bila kita pergi sampai ke bulan 12, kami agak terkejut bahawa rupanya ramai yang bayar pada saat-saat akhir di musim pandemik ini. Sebab memang ada pada ketika tertentu PKP itu ditarik dan peraturan SOP itu dilonggarkan, dan alhamdulillah perniagaan berjalan balik seperti biasa pada tahun lepas, dan kita melihat kutipan itu dapat meningkat sehingga 130.8 juta. Situasi yang sama pada tahun ini kita jangkakan juga, tapi setakat 6 bulan pertama, alhamdulillah, kelihatannya seperti kutipan zakat melebihi daripada pencapaian tahun lepas lebih kurang 10%. Maknanya kata ada peningkatan. Tapi ini kita tak boleh nak kata dia akan berterusan, sebab kita merasakan bahawa 3 bulan ke depan, kutipan zakat akan mungkin mengalami sedikit kemerosotan yang kalau boleh kita tak mahu berlaku, tapi kita tak dapat nak elakkan. Kalau berlaku kita akan terpaksa buat persediaan, tapi kalau tak berlaku maknanya kutipan itu terus mengikut trennya, alhamdulillah, maka lebih ramailah mereka yang terjejas khususnya di musim pandemik ini dapat kita bantu, insya-Allah. Alhamdulillah. Tadi saya juga tertarik Tuan Amran berkenaan dengan yang beberapa program yang keusahawanan yang telah dinyatakan oleh Tuan Amran. Normally pemilihan kepada peserta-peserta macam Tuan ada kata tadi zakat mat, projek backhoe dan sebagainya tadi, peladangan dan sebagainya tu, normally pemilihan dia bagaimana zakat melihat pemilihan peserta tersebut?
Sudah pasti semua program-program ini ada syarat yang kita tetapkan sebelum kita boleh membuat pemilihan. Sebab kita tak mahu ada di kalangan peserta yang hanya minat separuh jalan. Kita tahu memang kadang-kadang dalam kalangan masyarakat kita, dia ada satu semangat yang dipanggil sebagai semangat tai ayam ataupun teh. Dia hanya sekadar masa-masa tertentu. Jadi kita terpaksa buat satu pemilihan yang agak strict sebab kita menjalankan amanah ini wang zakat. Kita tak boleh main-main dengan dana yang kita uruskan ini. Jadi of course kita tetapkan syarat. Of course biasalah orang Islam bermastautin di Pulau Pinang, walaupun dia mungkin bukan lahir di Pulau Pinang, tapi sekurang-kurangnya dia bermastautin lebih daripada 3 bulan, itu sudah melayakkan dia, dan dia punya minat yang mendalam. Jadi sesi interview dijalankan secara detail, secara strict, supaya kita nak lihat bahawa mereka ni benar-benar minat, dan bukan sahaja minat untuk menjadi usahawan, tapi ada satu kesungguhan yang kuat untuk mengubah nasib diri, keluar daripada belenggu kemiskinan, belenggu kesusahan hidup, dan selanjutnya ada satu azam untuk menjadi pembayar zakat pada masa depan. Ini penting bagi kami sebab kami nak mewujudkan satu ekosistem yang bukan sekadar membantu zakat, membantu asnaf secara one off, tapi kami mahu kita nak kembangkan potensi diri asnaf, supaya sebab hari ini berlaku banyak kes-kes di mana yang datang buat permohonan hanya nak menerima bantuan yang berbentuk one off, sedangkan mereka masih ada keupayaan untuk bekerja. Mereka ada kudrat untuk berusaha. Tapi untuk one off ini kita hanya menumpukan fokus kita kepada bantuan kepada OKU contohnya, orang-orang tua, orang-orang yang berpenyakit kronik. Itu okey kita bantu secara one off. Tapi mereka yang sihat, mereka yang ada kudrat, mereka yang ada kesihatan yang baik ataupun mereka yang ada keazaman yang kuat perlu dibantu, bukan sekadar untuk memberikan makan minum, tapi sebenarnya untuk memberikan joran. Sebagaimana yang kita biasa dengar proverb daripada Cina, beri makan seseorang, beri ikan, maka dia akan makan pada ketika itu. Tapi kalau kita beri joran ataupun kita ajar macam mana nak menangkap ikan, insya-Allah dia akan dapat hidup dengan lebih lama. Dan inilah sebenarnya antara program pemerkasaan asnaf ataupun kita sebut di sini sebagai Asnaf Empowerment Program yang kita cuba terapkan dan kita cuba jalankan di negeri Pulau Pinang supaya lebih ramai lagi golongan asnaf yang dulunya mungkin tidak punya modal untuk berniaga, ada macam-macam masalah keuangan dan sebagainya, tapi ada azam yang kuat, ada komitmen yang jitu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Ini sebenarnya golongan yang saya rasa perlu kita bantu dan perlu kita fokuskan, insya-Allah. Terima kasih Tuan Amran atas penjelasan tadi. Okey, kita seterusnya ke panel kita yang kedua, iaitu Cik Muzaini. Okey, kita faham Cik Muzaini merupakan salah satu alumni Tube Tunas Usahawan Belia Bumiputera. Jadi macam mana Cik Muzaini melihat program tersebut dan boleh berceritakan sedikitlah pengalaman Tuan menyertai program Tube, iaitu salah satu program belia yang menuju ke arah usahawanan. Boleh Cik Muzaini ceritakan sedikit? Baik, terima kasih Encik Azam. Lebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana menjemput kami Petibus sebagai panel pada hari ini, dan buat salam juga buat Tuan Azam, Tuan Arman, CEO Zakat. Okey, bagi lebih dahulu saya merupakan alumni Tube 2.0, iaitu pada tahun 2015. Masa ni program ni masih baru lah daripada SME Corp yang menganjurkan untuk belia, khas untuk belia Bumiputera, untuk mempersiapkan diri kami sebagai usahawan baru, startup. Okey, apa yang saya boleh sharekan pengalaman saya mengikuti program Tube, iaitu program ini terdiri pada 3 segmen lah. Okey, 3 segmen sebab program ni berlangsung selama 3 minggu. So minggu pertama kami
sebenarnya diberi latihan kecerdasan melibatkan program kecerdasan hala ketederaan. So dekat sini sebenarnya kita nak develop sasih diri dan juga daya ketahanan dirilah. Sebagai usahawan kita perlu steady lah dalam segi kesihatan dan juga mental dalam kita nak menguruskan perniagaan kan. Pada masuk minggu yang kedua kita lebih formal. Latihan diberikan dalam bentuk yang lebih formal, iaitu lebih kepada teknikal dalam mempersiapkan usahawan. Antaranya adalah rancangan perniagaan, rancangan pemasaran, lepas tu kita ada rancangan kewangan. So kat sini kita akan belajar secara formal. Actually macam mana satu-satu perniagaan itu dilakukan kan. Yang dekat sini kita lebih kepada maklumat lah, lebih kepada teori. Okey, sebab salah satu sebab kita dipersiapkan dengan rancangan perniagaan ni, kebanyakan bila usahawan ni bila dia meniagakan dia memulakan perniagaan, dia tiada rancangan perniagaan. So kat sini akan bermasalah bila kita dah keluar, kita nak membuat pinjaman, kita nak mohon pinjaman, kita nak mohon grant apa semua, itu akan bermasalah kan. Dan yang masa kita masuk ke stage yang ketiga itu minggu ketiga, kita lebih kepada mempersiapkan kita punya rancangan perniagaan masing-masing. Yang ni setiap peserta tu dia ada business background dia masing-masing. Kan, ada yang baru di peringkat idea, ada yang dah mula separuh dalam 3 bulan. So dia baru lagi lah, mana kata bisnes baru start up. Macam saya pun masa mula-mula masuk memang start up lah, baru mula bisnes 3 bulan. Cabaran yang ketiga ni, bila kita dah siapkan kita punya proposal, kita dah siap kita punya rancangan perniagaan, kita diberi task. Yang ni lebih kepada reality task lah. Kita turun, macam saya masa tu camp di Kuala Nerang. So kita turun di NAT dia lah, pasar pagi dia. So kita dekat situ semua diberi tugasan memasarkan produk usahawan yang sedia ada di market, ataupun mungkin ada antara kami yang boleh memberi servis seperti murut, berbekam. So dekat situ dia orang terus boleh menjalankan perniagaan masing-masing. So kat sini memang tough lah, sebab real situation. So kat situ kita tengok lah siapa daripada kami yang perform ya. Ada yang perform lah. Dia punya sale bercecah 1,000 lebih untuk pasar pagi NAT di Kuala Nerang. Agak impresif sebab kawasan yang kita tahu, kawasan Kuala Nerang ni kan kawasan terpencil. Okey, itulah sedikit tentang pengalaman sepanjang mengikuti program TUBE anjuran SME Corp. Dan bagi saya program TUBE ini merupakan satu program yang lengkap, yang eksklusif lah kan. Yang lengkap mana kata dia mempersiapkan usahawan belia tu daripada zero knowledge sampai ke reality menjalankan perniagaan. Sebab perniagaan ni bukannya mudah. Dalam erti kata lain, bukannya sekarang kalau kita nak berniaga memang kita boleh berniaga tepi jalan, tapi dalam kita mempersiapkan usahawan yang berniaga secara profesional. Program ni amat membantulah dalam pengembangan proses saya dalam menjalankan bisnes setakat ni sehingga hari ini. Terima kasih. Maksudnya di sini Cik Mus, program tersebut bukan saja menerapkan secara teori di dalam kelas, tetapi turut menekankan dari segi amali lah, iaitu bila dah masuk kelas kita dah ajar something knowledge dan seterusnya diaplikasi di NAT tadi Tahun bila tu Cik Mus? Ya. Tahun bila tu program tu yang Cik Mus masuk tu? Masa saya TUBE 2.0 ialah pada tahun 2015. 2015. Okay, kita ada tengok soalan di Facebook rasmi SME Corp Pulau Pinang. Ada satu soalan daripada Dekna Hassan. Berapa umur bagi menyertai program TUBE? Mungkin Cik Muzani nak ceritakan sikit ke sebagai Presiden Alumni TUBE? Seawal program TUBE tu kita masa TUBE program TUBE pertama sampai TUBE
kedua masih lagi dia punya range dia umur belia daripada 18 sampai 40. Dan tube 3 dah SME Corp dah ubah sikit dia punya tu. Kita start daripada 18 sampai 20 sampai 35. Sampai 30. Dan yang latest sekarang ni tube 8. Kan? Tube 8 sampai umur 30. So siapa yang memenuhi kriteria tu saya memang suggestkan untuk mohon. Program ni memang terbaik lah untuk kita ikuti sebab dia bagi pendedahan daripada zero kita ni sampai ke kita boleh direct tu, kita boleh aplikasi dalam perniagaan kita secara profesional. Okey, terima kasih Cik Mus atas penjelasan sebentar tadi. Okey, kita berbalik pada kita punya panel kita daripada zakat iaitu Tuan Amran. Okey, seperti kita sedia maklum ya, mungkin penonton-penonton luar sana sedia maklum yang kita SME Corp Malaysia dan Zakat Pulau Pinang telah menandatangani satu perjanjian persefahaman berkenaan program tunas usahawan zakat pada 30 Mac yang lepaslah di Hotel The Light. Okey. Jadi bagaimana pandangan Tuan berkenaan program tersebut dalam meningkatkan penyertaan belia dalam aspek keusahawanan? Boleh Tuan Amran jelaskan sedikit? Baik, program tunas usahawan zakat ini merupakan kerjasama di antara SME Corporation Malaysia, iaitu sebuah agensi di Kementerian Pembangunan Usahawan MED, dengan Zakat Pulau Pinang bagi tujuan murni untuk menggalakkan keusahawanan dan membangunkan perniagaan dalam kalangan usahawan asnaf. Secara umumnya, program ini adalah satu strategi pembangunan usahawan asnaf yang tidak sahaja difokuskan kepada pemberian modal sahaja, tetapi ia secara bersepadu digarap dari aspek keseluruhan iklim perniagaan, iaitu dalam bentuk latihan keusahawanan yang disebut oleh Cik Mus tadi, dan juga bantuan modal perniagaan yang kita sediakan. Saya juga difahamkan konsep program tunas usahawan zakat TUZ ini akan pakai model tube, iaitu program tunas usahawan belia Bumiputera SME Corporation Malaysia yang disertai oleh Cik Mus sebelum ini, bagi mengubah paradigma usahawan asnaf dalam bidang keusahawanan dan perniagaan. Justru pada hemat saya, model tube ini mampu insya-Allah memupuk semangat keusahawanan dalam kalangan belia di negeri Pulau Pinang untuk membimbing para belia ini melakukan satu paradigm shift dari pencari pekerjaan kepada penyedia pekerjaan dan membina daya tahan dan jati diri dalam perniagaan. So anjakan paradigma ini ataupun paradigm shift ini akan berlaku melalui proses pendidikan dan latihan seperti penekanan latihan bagi pembangunan sahsiah diri dan strategi pengembangan perniagaan seperti mana model tube yang telah diaplikasikan sebelum ini yang ternyata berjaya kepada bakal-bakal usahawan terutama golongan belia Bumiputera Islam. MOU yang ditandatangani pada 30 Mac yang lalu, sebagaimana dinyatakan oleh Cik Azam tadi, merupakan kerjasama pintar, satu smart partnership yang mempunyai objektif yang tuntas, yang jelas dalam membantu menaik taraf usahawan asnaf dari penerima ataupun dari menerima zakat kepada pembayar zakat melalui perkongsian maklumat, latihan pembangunan modal insan, pembiayaan serta khidmat nasihat dan bimbingan perniagaan kepada usahawan asnaf di bawah bimbingan Zakat Pulau Pinang bagi membolehkan mereka menjana pendapatan jangka panjang. InsyaAllah, this is a long term project yang kita peruntukkan satu jumlah dana yang besar sebenarnya bagi tujuan melahirkan lebih ramai peniaga-peniaga kecil ataupun usahawan-usahawan di dalam kalangan asnaf. So Zakat Pulau Pinang akan berperanan mengenal pasti, identify dan menyenarai pendek shortlist usahawan
dan penerima bantuan perniagaan sedia ada, sebab kita pun sebelum ni ada membuat bentuk pemberian modal perniagaan, sama ada yang dan baru yang berpotensi untuk mengembangkan perniagaan masing-masing melalui program TUZ ini. Dan penganjuran program ini adalah tepat pada masanya kerana pada tahun 2021 merupakan tahun yang mencabar bagi masyarakat Muslim di negeri Pulau Pinang, khususnya golongan asnaf, kerana impak kepada pandemik COVID-19 yang jelas telah mengganggu kestabilan ekonomi isi rumah dan perniagaan, khususnya dalam industri kecil dan sederhana ataupun IKS. Saya percaya dan saya yakin bahawa selain daripada bantuan modal, latihan dan khidmat nasihat serta bimbingan merupakan elemen yang penting. Selain daripada modal, latihan, khidmat nasihat, bimbingan selainnya juga merupakan elemen yang penting dalam membangunkan perniagaan untuk compete, untuk bersaing di waktu yang mencabar ketika ini. Justru skop kerjasama yang menyeluruh ini di antara Zakat Pulau Pinang dan bersama dengan SME Corporation bakal insya-Allah memberi impak yang positif dalam membantu usahawan asnaf meningkatkan hasil perniagaan dan seterusnya dapat mencapai matlamat program Tunas Usahawan Zakat ini, iaitu mengubah dari penerima zakat kepada pembayar zakat ataupun to transform mustahik into muzaki of the future, mengubah ataupun mentransformasi golongan penerima zakat menjadi penyumbang zakat ataupun pembayar zakat masa depan, insya-Allah. Tuan Amran, kita ada terima soalan daripada pendengar di Facebook rasmi SME Corp Pulau Pinang. Okey, daripada Puan Syafiqah Azhar. Okey, apakah jenis bantuan yang disediakan bagi peserta yang layak? Okay, mungkin jenis bantuan mungkin dari segi kewangan atau sebagainya. Bisa Tuan Amran jelaskan sedikit? Untuk kalau kita nak bicara isu ataupun tentang program TUZ ini, selain daripada latihan sepanjang 3 minggu yang dibiayai sepenuhnya oleh Zakat Pulau Pinang, peserta-peserta yang berjaya melepasi tempoh 3 minggu ini juga akan ditawarkan modal perniagaan. Modal awal perniagaan maksimum RM15,000 untuk setiap peserta. Maknanya modal itu bergantung kepada apa yang nak diperniagakan, sudah pasti. Tapi itulah antara kelayakan selain daripada yang saya sebut di awal tadi, iaitu pembiayaan penuh sepanjang 3 minggu menjalani latihan oleh SME Corp. Hasil selesai saja latihan itu dijalankan ataupun diikuti, maka kita akan tawarkan, kita akan tawarkan bantuan modal maksimum RM15,000 tergantung kepada saiz ataupun apa yang nak diniagakan kepada peserta-peserta yang berjaya yang direkomend sendiri ataupun dicadangkan sendiri oleh pihak SME Corporation, insya-Allah. Tuan Amran, ada lagi ramai sangat berminat dengan topik kita hari ini. Okey. Daripada Puan Rahyu, berapa lama latihan keusahawanan TUZ lah, saya mungkin dimaksudkan juga TUZ akan dilaksanakan? Berapa lama tu tempoh dia? Kalau mengikut perjanjian di antara Zakat Pulau Pinang dan juga pihak SME Corp, tempoh latihan itu berjalan selama 3 minggu ataupun 21 hari. Sebagaimana yang juga dinyatakan lebih awal tadi oleh Cik Mus, dari segi tempoh, dari segi model itu lebih kurang sama. Cuma kita tukar sahaja istilah ataupun terminologi latihan ataupun kursus itu daripada TUBE, TUB kepada TUZ. Jadi itu tempoh 3 minggu ni kita nak supaya peserta ini mengikuti penuh. Sudah pastilah nak ikut 3 minggu penuh ni kena ada satu semangat yang luar biasa. Satu komitmen yang padu, yang jitu, barulah boleh follow 3 minggu penuh. Betul lah Cik Mus. Jadi kalau nak separuh-separuh ni saya ingat lebih baik janganlah, saya rasa. Sebab kita bukan sahaja nak melatih, tapi kita nak ubah mindset. Betul Cik Mus.
kita nak ubah mindset usahawan di kalangan belia ni supaya mereka ada komitmen, ada kesungguhan yang 100% untuk mengubah nasib hidup mereka keluar daripada belenggu kepompong kemiskinan dan berusaha bersungguh-sungguh dengan penuh komitmen iltizam yang tinggi menjadi usahawan ataupun peniaga. Ini kita nak kualiti sebegini pesertanya. Kalau kita datang dengan berbagai alasan tak boleh nak follow 3 minggu, kita ada macam-macam isu-isu peribadi yang kita rasa perlu diselesaikan, saya rasa lebih baik kita ambil bantuan-bantuan yang lain lah, saya rasa. Sebab ini sebagaimana saya nyatakan tadi, kita menggunakan wang zakat dan of course kita nak supaya hasilnya itu dapat memberi manfaat kembali kepada umat, bukan sahaja kepada peserta tapi sebenarnya kepada umat secara keseluruhannya, insya-Allah. Ada soalan lagi Tuan Amran. Memang popular topik kita ni. Okey, untuk Tuan Amran juga. Siapa golongan asnaf ataupun saya consider peserta lah yang akan dipilih untuk menyertai program TUZ ni? Boleh Tuan Amran jelaskan sedikit? Siapa golongan asnaf sudah pastilah yang kita nak supaya mereka yang punya keazaman yang kuat tetapi tidak punya modal yang cukup ataupun memang hidup dalam keadaan yang amat terhad ataupun dengan serba kekurangan dari segi aspek keuangan dan sebagainya. Jadi ini yang golongan yang menjadi fokus kita untuk dibantu. Kalau kita dah ada modal, kita tak perlu bantulah, maknanya tuan-tuan boleh bergerak sendirilah ataupun saudara-saudari boleh bergerak sendiri. Tapi saudara-saudari yang punya keazaman yang kuat tapi ada masalah keuangan yang kritikal. Contohnya tidak ada sumber pendapatan yang cukup untuk nak mulakan perniagaan sebagai contoh. Tapi at the same time punya sedikit kemahiran, sedikit pengetahuan walaupun tak banyak untuk berniaga. Kalau boleh yang dah berniaga sekecil-kecil pun lagi bagus, mudah untuk kita latih. Tapi yang penting bagi saya ialah minat, itu yang penting. Selain daripada memenuhi syarat asnaf tadi, maknanya tidak ada pendapatan yang kukuh, menghadapi masalah keuangan yang kritikal dan sebagainya, tapi mempunyai minat dan semangat untuk berniaga, insya-Allah kita akan kenal pasti dan kita akan cuba bantu menjadi peserta kepada program TUZ ini, insya-Allah. Terima kasih Tuan Amran atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya kita teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu Encik Mus. Saya rasa soalan ni mungkin selari juga dengan pertanyaan daripada Encik Muhammad Izhar juga di Facebook kita. Tanya berapa jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti program anjuran SMECOP dari Tiub 1 hingga Tiub 8. Okey, secara umumnya kita telah mencapai lebih kurang 5,000 lebih peserta. Jadi, pada Tuan Mus, sebagai Presiden Pertubers, okey, dan juga kita tahulah kalau di kita ada Pertubers setiap negeri ada persatuan-persatuan tiub masing-masing yang untuk memastikan ahli-ahli tiub ni bergerak secara seiringan dan mendapat knowledge yang sama. Jadi boleh Tuan huraikan sedikitlah manfaat sekiranya semua alumni tiub peserta tiub ni menyertai persatuan tiub negeri. Boleh Cik Mus huraikan sedikit? Ya, sebenarnya apa yang banyak manfaat daripada kita berpersatuan, macam belia-belia macam sebab kita di Pertubers sendiri kita dah menghimpunkan lebih kurang seramai 267 orang ahli yang terdiri daripada alumni Tiub 1 sehingga sekarang kita akan menerima ahli baru lagi daripada Tiub 8. So semua ahli kita terdiri daripada pelbagai latar belakang bisnes. Daripada makanan, daripada jahitan, daripada servis, aircon, motor, apa yang saya lihat kat sini, bila kita berpersatuan, usahawan dapat menambah dia punya working business. Kawan antara ahli kita mungkin buat
beri memasarkan produk ataupun servis yang masing-masing perniagaan masing-masing lah daripada tak masing. Yang kedua, kongsi atau pengalaman ataupun dan ketika dia menjalankan bisnes sesama, kita ada sesi santai gitu kan, sesi santai lah dalam kali untuk kita kumpul ahli sama ahli kita untuk membincangkan topik yang isu semasa lah, kenaan dengan masalah perniagaan ataupun isu-isu ada peluang untuk grant atau ada peluang bisnes kan. Yang usahawan juga dapat menyuarakan masalah. Usahawan dapat menyuarakan masalah dalam cadangan dan projek-projek yang dinilai yang berpotensi untuk dimajukan. So melalui persatuan menjadi platform kepada usahawan-usahawan belia ni untuk menyuarakan apa segala isu dalam perniagaan mereka ni untuk diketengahkan. Macam saya juga secara tak langsung sebagai exco di peringkat Bertunas merupakan Satuan Tuna Usahawan Belia Nasional yang mana menghimpunkan semua presiden di setiap negeri untuk mengutarakan isu-isu yang akan dibawa daripada negeri ke nasional lah, ke peringkat kebangsaan. So dekat sini kita mempunyai majoriti yang banyak macam Tuan Azam bagi tahu tadi, kita lebih kurang dalam 5,000 ahli setakat ni So suara kita akan didengar di peringkat atas. Lebih mudahlah untuk penyampaian isu masalah atau bantuan yang kita mohon. Macam isu COVID baru-baru ni di peringkat persatuan pun dapat mengutarakan ni sehingga kita dapat grant tambahan sebagai untuk support daripada bisnes yang kebanyakan ahli kita terpaksa tutup kedai. Diorang dapat modal pusingan balik untuk meneruskan perniagaan mereka. Yang keempat adalah kita lebih kepada informatif lah, lebih pada saluran information daripada agensi, daripada government, daripada mungkin kita dapat daripada sahabat-sahabat ahli kita dapat mungkin peluang perniagaan baru. Yang baru ni saya bercakap dengan ahli daripada PETA daripada Perak untuk penelitian untuk Perak. So dia dapat untuk COVID ni dia dapat order untuk PPE 1 juta sebulan. So dia kapasiti macam kami, kapasiti kecil, mikro, mungkin tak support kan, tapi kami boleh splitkan dia punya 1 juta tu, kita splitkan sebab dalam 5,000 orang ramai juga tukang jahit kan. So kita splitkan. Inilah dia punya function, manfaat utama kita dalam berpersatuan. Ramai yang tak terlepas pandang isu-isu dalam berpersatuan, kita juga boleh menjalankan bisnes sesama ahli. Selain itu, antara yang poin saya yang kelima adalah usahawan dapat membentuk kepimpinan dalam membentuk modal insan yang terbaiklah untuk memimpin mungkin di kalangan kita ataupun di kalangan ahli dan juga di peringkat negara lah, untuk kita bukan sekadar usahawan yang biasa, tapi usahawan yang berkepimpinan. Maksud saya yang itulah. Terima kasih. Terima kasih Cik Mus. Mungkin ada satu soalan juga daripada FB juga, Puan Nur Fazira bertanyakan untuk tube untuk tahun 2021 ni ada ke tidak? Jawapannya insya-Allah ada. Kita ada tube 8 yang akan dilaksanakan. Kita baru je selesai untuk pengaturan semua pendengar-pendengar di luar sana. Kita baru je selesai untuk tube penjana. Tube penjana kita baru je selesai. Dan bagi sesi 1 dan sesi 2 baru je selesai tube penjana, dan seterusnya kita ada lagi satu tube 8, insya-Allah akan coming soon. Tunggukan saja tarikh pembukaannya daripada kita punya website SME Corp. Seterusnya
Ada juga soalan daripada Facebook kita, daripada Ikhman. Susah sebut nama dia, Ikhman. Okey, adakah usahawan belia yang dipilih untuk program TUBE perlu mempunyai perniagaan terlebih dahulu atau boleh sahaja memohon jika mempunyai idea menjalankan perniagaan? Mungkin saya boleh jawab kat sini. Okey, dia syarat-syaratnya mestilah belia bawah 30 tahun dan juga perniagaan kurang daripada 12 bulan lah kalau ingin menyertai TUBE. Okey, seterusnya kita ke panel kita yang pertama tadi, iaitu Tuan Amran. Mungkin di luar sana mesti kita tengok di Tuan Amran di Facebook rasmi kita pun ramai yang bertanya pasal TUZ ni. Apakah kriteria lah, kriteria dan syarat menyertai program TUZ ni? Mungkin Tuan boleh uraikan sedikit. Baik, ini soalan penting ya. Dan soalan ni jawapan yang nak saya berikan ni perlu diberi perhatian kepada belia-belia yang berminat. Yang pertama, syarat yang kita tetapkan untuk menyertai program TUZ ini adalah mesti berwarga negara Malaysia lah. Mereka yang berwarga negara Malaysia berumur di antara 18 hingga 46 tahun pada tarikh tutup permohonan. Nanti kita buka dan kita akan nyatakan bila tarikh tutup permohonan itu. Umurnya kena 18 hingga 46 tahun dan mempunyai lesen perniagaan SSM. Telah mendaftarkan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Itu keutamaan lah. Makna kena ada SSM license sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan keutamaan juga adalah kepada penerima bantuan keusahawanan asnaf dan peserta bengkel di bawah Seliaan Zakat Pulau Pinang. Kalau di kalangan belia ataupun tuan-tuan saudara-saudari yang pernah mengikuti mana-mana program keusahawanan asnaf ataupun bengkel, ini kita berikan prioriti ataupun keutamaan. Yang ketiga, sihat tubuh badan dan boleh menjalankan sebarang aktiviti fizikal. Sebab ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Cik Mus tadi, ada sedikit latihan berbentuk fizikal selama 3 minggu tu. Jadi kita nak mereka yang berminat untuk menyertai ini tidak mempunyai alahan atau yang serius. Contohnya alahan yang memudaratkan sekiranya mengikuti aktiviti lasak di kawasan-kawasan hutan. Tidak pernah menjalani pembedahan, mengalami patah tulang. Contohnya dalam tempoh 6 bulan sebelum tarikh tutup permohonan. Maknanya sebab latihan dia sangat intens, agak intens. Jadi kita nakkan supaya peserta dia fit untuk menjalani latihan. Manakala pemohon wanita yang disahkan hamil atau dalam tempoh berpantang sewaktu tarikh tamat permohonan tidak layak untuk meneruskan program. Tarikh penyertai fasa 1 dan fasa 2 program, dia ada fasa-fasa. Dia tidak layak kalau dia mengandung, hilanglah kelayakan dia untuk nak mengikuti program ini. Pemohon juga yang keempat tidak mempunyai rekod jenayah Polis Diraja Malaysia dan tidak pernah diisytiharkan muflis. Pemohon yang sedang berada dalam proses kebangkrapan atau kemuflisan atau proses tindakan mahkamah tidak layak untuk memohon. Yang kelima, bagi pemohon pasangan suami isteri, adik-beradik, anak, hanya salah seorang sahaja yang layak dipertimbangkan. Maknanya kalau dalam keluarga itu ada adik-beradik, satu keluarga seorang sajalah. Kalau suami isteri, sama ada suami ataupun isteri. Kalau isteri mesti mendapat keizinan daripada suami, sudah pasti. Iaitu yang saya nyatakan tadi, hanya salah seorang sahaja daripada pasangan suami isteri, adik-beradik untuk anak bagi setiap intake, setiap pengambilan. Maknanya kalau ada pengambilan lain, mungkin boleh dipertimbangkanlah. Tapi kalau dalam batch yang sama, kita tak nak ada suami isteri ataupun adik-beradik yang berada sebagai peserta dalam program TUZ ini. Dan sudah pasti pemohon tidak bekerja sama ada dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Dan akhir sekali, kita nak supaya program ataupun pemohon-pemohon yang berminat ini tidak pernah menyertai program ini sebelumnya. Maknanya dia tak pernah ikuti program TUBE. Sebagai contoh, sebab TUZ ni first batch untuk Penang. So dia tak pernah ikuti program TUBE sebelum ni sebab ialah modul dia mungkin lebih kurang sama aja. So kita nak supaya fresh, mereka yang betul-betul fresh blood yang menyertai
program TUZ ini, insyaAllah. Itulah antara syarat-syarat penting yang perlu kita tahu sebelum kita berhasrat untuk membuat permohonan untuk mengikuti kursus ataupun program tunas usahawan zakat kerjasama Zakat Pulau Pinang dan juga SME Corporation Malaysia. Okey, Tuan Amran. Okey, kalau kita dengar tadi syarat-syarat yang telah dinyatakan iaitu kita belia kena bawah 46 tahun seperti yang Tuan katakan, dan telah antaranya lah saya huraikan sedikit saja, saya tak go through secara penuh, iaitu telah register SSM sekurang 6 bulan dan juga tidak mengandung. Okey, kalau ramai luar sana mungkin tertanya kenapa tidak mengandung, sebab kita akan program tersebut akan ada aktiviti lasak dan mungkin akan menyebabkan keguguran atau sebagainya. Jadi itulah antara sebab yang dinyatakan kenapa tidak boleh mengandunglah, dan juga tiada pembedahan dan sebagainya bagi mengelakkan implikasi ketika menjalani aktiviti fizikal yang telah ditentukan oleh pihak SME Corp dan juga pihak zakat. Kepada host, pakai seorang tahu adakah nak sedikit dana dan bantuan kerajaan kita tidak, bagi pandangan saya lah, kalau tuan tanya masa sekarang, masa time memang bantuan dan dana memang tapi untuk lebih kita usahawan, kalau kita tengok statistik kat Malaysia, usahawan mikro sebenarnya lebih banyak. Kan, bila time COVID, usahawan mikro ni banyak yang terjejas. Itu sebab kalau ada dana dan bantuan kerajaan untuk usahakan dan dengan yang telah cukup sekadar orang kata sekadar untuk kita bernafas tak kan. Tapi bagi saya banyak lagi bantuan dana kerajaan yang lagi besar. Contoh di SME Corp kita ada bantuan yang macam kan. So bantuan ni sebenarnya usahawan kita banyak yang tak beli untuk mana kita syarat-syarat utama dia tu. Itu sebab saya tegaskan kita ada keuangan yang secara profesional, bukan sekadar jaja di jalan yang tak ada lesen, tak ada keuangan siapkan data agensi kita menyalurkan dana ini dah lah kan. Kalau kan ada kuat keuangan yang baik yang menunjukkan perniagaan kita dimajukan. Ni suara tuan putus-putus. Apa yang saya orang yang kan yang legal lah, kan gerakan yang tersedia. Kebanyakan kawan kita mempersembahkan lesen premis yang terdaftar di bankan. Jadi dia bukan kita tak berat, takkan lupa mana dia takkan yang telah diberikan
Lima kerajaan tempat pesawat siapkan yang jelas, yang legal, dia tuangkan dalam dan yang disediakan pesawat. Terima kasih Cik Mus atas alasan tadi. Mungkin ada pendengar-pendengar kita di luar sana agak tidak jelas dengan kita di era sedang ada sedikit masalah teknikal IT dan sebagainya yang kita hari ini mungkin Tuan Amran boleh memberi kata-kata semangat kata-kata semangat kepada penonton syukuri lebih dahulu. Terima kasih Cik Azam. Saya suka nak berkongsi sedikit mengenai kisah besar tokoh usahawan unggul dalam Islam, iaitu Saidina Abdul Rahman bin Auf. Kita semua kenal kisah dia, banyak dibukukan di mana-mana. So cuma antara pelajaran penting yang boleh diambil daripada kisah Abdul Rahman bin Auf yang bertanyakan lokasi pasar daripada Sa'id bin Ar-Rabi'. Beliau kemudiannya mula berniaga tanpa sebarang pinjaman atau pemberian modal oleh sahabatnya itu. Namun Sayyidina Abdul Rahman memulakan perniagaan dengan apa yang ada di tangan. Malah direkodkan ada antara hartanya merupakan sewaan dan tidak dimiliki walaupun beliau mampu untuk memilikinya. Hal ini dicatatkan seperti berikut. Antara maksudnya ialah Malik memberitakan kepadaku bahawa dia mendengar bahawa Abdul Rahman bin Auf telah menyewa tanah dan dia terus menyewa dan dalam memilikannya sehingga dia meninggal dunia. Anaknya berkata, saya sangkakan bahawa tanah itu milik kami memandangkan tempoh masa yang dimiliki oleh kami, sehinggalah dia memberitahu sebelum meninggal, dia menyuruh kami membayar sewaan yang beliau hutang dalam dinar atau dirham. Ini di dalam Muwatta' Malik kitab 34 hadis nombor 1396. Apa yang dimaksudkan dengan bermula dengan apa yang ada di tangan yang saya nyatakan tadi ialah menceburkan diri dalam bidang perniagaan yang modalnya kecil. Hal ini adalah kerana sekiranya perniagaan itu gagal, harga yang perlu dibayar adalah lebih rendah berbanding jika membuat pinjaman yang besar. Peniaga juga dapat bangkit semula dengan lebih mudah. Kemampuan dan kepakaran juga memainkan peranan yang penting. Selain itu, perniagaan itu mampu dibuat secara kecil-kecilan terlebih dahulu dengan kos operasi yang minimal dan hanya berkembang seperti mengambil pembantu sesuai dengan perkembangan perniagaan. Saya nak sebut di sini bahawa kita punya cita-cita yang besar untuk menjadi orang yang senang, peniaga yang berjaya, kaya raya dan sebagainya. Tapi kita harus ingat dalam keadaan hari ini, kita mulalah dengan berniaga kecil-kecilan dan daripada situ kita cuba berusaha bersungguh-sungguh. Tanpa rasa penat. Jatuh bangun dalam perniagaan itu satu perkara yang biasa. Walaupun saya bukanlah seorang peniaga, tapi melalui pembacaan dan melalui kawan-kawan saya yang kebanyakannya peniaga-peniaga, mereka banyak memberikan input-input kepada saya untuk menasihatkan kepada para pemohon-pemohon ataupun bakal-bakal peserta TUZ ini supaya sentiasa bermula daripada kecil, modal yang kecil, insya-Allah sikit demi sedikit, dan dengan usaha, doa dan tawakal bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita untuk menjadi usahawan. Sebab kita tahu banyak hadis ataupun kita tahu tentang hadis yang cukup popular, 9/10 daripada sumber rezeki itu daripada perniagaan. Maka kerjasama yang kita cuba jalankan di antara Zakat Pulau Pinang dan SME Corporation, Malaysia Corporation ini, Corporation Malaysia ini perlu diambil peluang oleh golongan asnaf, khususnya belia yang mempunyai cita-cita untuk menjadi peniaga sebagaimanalah yang banyak kita
baca melalui pembacaan sejarah kemajuan sejarah kehebatan Islam itu. Kebanyakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun adalah mereka yang berniaga, yang banyak menyumbang sebenarnya kepada umat dan kepada kemajuan, kepada kebangkitan, kepada kecemerlangan zaman kehebatan Islam ini. Banyaknya datang daripada sumbangan para usahawan dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita ada azamnya itu, insya-Allah kita perlu tanamkan dalam hati dan kita perlu usaha. InsyaAllah kita di Zakat Pulau Pinang akan cuba bantu sedaya yang mungkin bagi melahirkan lebih ramai lagi usahawan di kalangan umat Islam dan seterusnya, menyokong dan memberikan sedikit suntikan semangat supaya kempen contohnya Buy Muslim First ni dapat kita betul-betul hayati dan dapat betul-betul kita jayakan bersama, insya-Allah. Kita ucapkan selamat kepada semua dalam keadaan hari ini. Pandemik kita tahu, kita faham situasinya agak sukar, tapi insya-Allah peluang dan ruang tu masih ada untuk kita sama-sama ambil. Cuma antara kita nak dengan tak nak saja. Itu dengan kata-kata itu saya harap memberikan sedikit semangatlah kepada saudara-saudari di luar sana yang berminat untuk mengikuti program TUZ ini, insya-Allah. Terima kasih, Cik Azam. Mungkin Cik Mus boleh berikan sedikit kata-kata semangat kepada usahawan-usahawan belia di luar sana. Saya mungkin boleh beri sepatah dua lah untuk usahawan belia. Kita tak perlu takut untuk mencubalah. Dalam kita dalam definisi usahawan itu sendiri, usahawan perlu ada daya tahan. Mana kata bila dalam tambah-tambah bila isu sekarang ni, so kalau usahawan tu tidak cekal dalam menguruskan dia punya perniagaan, dia boleh quit, boleh berhenti macam tu saja. Tapi bila kita sebagai usahawan tu setiap masalah tu dijadikan sebagai cabaran. Kita meneruskan dengan apa segala trik marketing yang kita pelajari, atau mungkin kita sekarang ni daripada offline, perniagaan bisnes online, kita berubah kepada bisnes online. Dan sekarang ni memang kalau apa yang saya lihat, usahawan perlu cepat adapt dengan situasi, current situasi. So daripada pandemik ni, so saya lihat kebanyakan usahawan pun dah shift dia punya marketing, cara marketing. So memang usahawan belia cepat adapt lah. Saya harap setiap usahawan yang sekarang ni jangan jadikan masalah tu sebagai dia punya penghalang untuk kejayaan. Okey. Itu. Terima kasih, Cik Azam. Terima kasih Cik Mus, terima kasih Tuan Amran di atas perkongsian kita hari ini, iaitu belia ke arah keusahawanan. Jadi bagi pendengar-pendengar di luar sana, untuk makluman sepanjang PKS 2021 yang terlaksanakan daripada 26 Julai hingga 26 Jun hingga 4 Julai, pelbagai aktiviti yang telah dirancangkan, lebih kurang 50 webinar sepanjang dijalankan sepanjang minggu ini. Jadi bagi yang ingin mengetahui lanjut apa lagi webinar-webinar yang akan dijalankan seterusnya, seperti hari ini kita ada webinar daripada Shopee pada pukul 2 petang nanti, iaitu boleh ikuti secara langsung, boleh tengok kita punya Facebook rasmi SME Corp Malaysia HQ punya. Jadi boleh tengok macam mana pendaftaran untuk webinar seterusnya. Jadi dengan itu saya sudahkan dengan topik kita hari ini. Terima kasih kepada semua panel-panel yang menyertai kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izzy dah off loh.